Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat yang menonton video ini. Nama saya Nur Syahirah binti Mokhtar dari kelas AC10 kod CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Pada bahagian pertama iaitu berkaitan dengan tugasan berkumpulan, saya ditugaskan untuk mengkaji dan menyelidik tentang upacara kematian menurut agama Sikhisme. Sikhisme merupakan agama yang termuda dan kelima terbesar di dunia. Perkataan Sikh berasal dari bahasa Punjabi yang diambil dari bahasa Sanskrit yang bermaksud Shisha. Shisha bererti pengikut ataupun penganut. Majoriti penganut agama Sikh adalah berketurunan Punjabi, dicetuskan oleh Kabir. Tetapi kemudiannya dikembangkan dan diusahakan oleh Guru Nanak Dev. Faktor kedatangan agama Sikhisme di Malaysia. Yang pertama, pemindahan para banduan politik Sikh dari India ke negeri-negeri Selat. Kemudian, penglibatan orang Sikh dalam bidang pekerjaan pasukan keselamatan. Seterusnya, Kapten James Speedy telah membawa masuk seramai 95 orang Sikh di Perak. Seterusnya, peluang ekonomi yang telah tersedia seperti bertani, buruh, membawa kereta lembu dan sebagainya juga menjadi salah satu faktor masyarakat Sikh untuk datang ke Malaysia. Dan akhir sekali, penyubuhan Gurdwara di beberapa negeri seperti di Selangor dan Kelang pada tahun 1890 telah menjadi bukti kedatangan agama Sikhisme di Malaysia. Definisi kematian. Kematian merupakan proses yang semula jadi dan masyarakat Sikh percaya bahawa kematian adalah peluang untuk mereka menyatukan jiwa dengan Wahaguru. Kematian merupakan sesuatu kepastian yang mutlak dan merupakan kehendak dari Tuhan ataupun hukam. Seterusnya, konsep kematian menurut agama Sikhisme. Masyarakat Sikh mempercayai hukum karma dan penjelmaan semula. Jiwa seseorang Sikh yang mati akan menjelma dalam bentuk tubuh yang lain. Kepentingan upacara kematian. Salah satu cara untuk menunjukkan kepercayaan, perasaan dan kefahaman mengenai konsep dan pengertian kematian. Seterusnya, upacara kematian juga penting untuk mengakui kenyataan kematian dan menerima berita ini dengan hati yang ikhlas sebagai saksi kepada perakhiran kehidupan si mati. Seterusnya, upacara kematian juga adalah cara untuk meluahkan perasaan hibah dan sedih dengan cara yang sesuai. Nilai-nilai yang diterapkan dalam upacara kematian. Yang pertama, disiplin. Setiap anggota Khalsa diwajibkan untuk beramal dengan simbol 5K walaupun telah mati, kerana ianya melambangkan keimanan seseorang agama Sikh. Jadi, pada pengurusan jenazah hendaklah memastikan kelima-lima K ini tersedia untuk dipakaikan kepada si mati. Seterusnya, kerjasama dan saling bantu-membantu. Seterusnya, rendah diri dan bersyukur. Perbezaan antara budaya dengan agama. Tuntutan agama. Upacara kematian menurut agama Sikh dipanggil Antam Sanskar. Terdapat dua bahagian utama iaitu sanskar pembakaran mayat. Namun, menurut kitab Guru Granth Sahib Ji, tidak menyebut bahawa hanya pembakaran mayat dibenarkan. Mereka juga dibenarkan untuk menanam mayat tersebut, tetapi tidak dibenarkan untuk menziarahi atau meratap akan pemandian si mati. Bahagian kedua ialah Antam, iaitu upacara sembahyang. Upacara sembahyang tidak dinyatakan berapa hari atau berapa lama tempohnya di dalam kitab Guru Granth Sahib Ji. Manakala mengikut ikutan budaya, telah menjadi budaya masyarakat Sikh untuk melakukan proses kremasi terhadap mayat seseorang Sikh. Masyarakat Sikh juga melakukan upacara sembahyang selama 17 hari. Ianya umpama tempoh bergabung dan
pada hari yang ke-17, upacara Barsi dilakukan di Gurdwara sebagai penutup tempoh berkabung. Larang upacara kematian dalam agama Sikh. Yang pertama, mereka tidak dibenarkan untuk memotong rambut dan mana-mana bulu di bahagian tubuh si mati. Yang kedua, pengurusan jenazah ataupun ahli keluarga perlulah memastikan kesemua elemen 5K tersedia ketika menguruskan jenazah. Yang ketiga, dilarang untuk mendindik tengkorak si mati selepas selesai proses kremasi dilakukan. Yang keempat, dilarang untuk menoleh ke belakang semasa menghanyutkan abu si mati ke dalam sungai ataupun menanam abu kerana ia seolah-olah menunjukkan keluarga si mati tidak redha akan ketentuan si mati telah pergi. Yang kelima, dilarang untuk meratapi, menangisi dan bersedih-sedihan atas pemergian si mati. Kata larang ini tidak sahaja untuk agama Sikhisme, namun agama-agama lain juga melarang untuk meratapi pemergian seseorang tersebut. Yang keenam, dilarang untuk memberi derma dalam bentuk wang buat si mati kepada ahli keluarga. Mereka dibenarkan untuk memberi jambangan bunga, makanan dan sebagainya. Kesan jika tidak melakukan upacara kematian dengan betul. Jika si mati tidak dipakaikan dengan lengkap elemen 5K, ianya menunjukkan si mati belum cukup bersedia dan boleh dikatakan derhaka dengan ajaran agama Sikhisme. Kerana elemen 5K merupakan rukun agama mereka. Jadi, jika mereka mati, elemen 5K juga perlu dipakaikan buat kali yang terakhir supaya nampak si mati bersedia untuk berhadapan dengan wahyu. Selain itu, jiwa si mati juga terus akan terperangkap dalam dan terus menjelma dalam bentuk tubuhan lain tanpa ada kesalahan. Seterusnya, jika tidak melakukan upacara sembahyang dengan ikhlas, roh si mati tidak akan tenang untuk berhadapan dengan wahyu. Perbezaan dahulu dan kini. Dahulu, masyarakat Sikh membakar mayat secara tradisional dengan menggunakan kayu di kawasan lapang. Namun, pada masa kini, tiada lagi pembakaran secara tradisional kerana terdapatnya teknologi yang lebih mudah dan menjimatkan masa, iaitu pembakaran mayat dilakukan di dalam krematorium dengan menggunakan relau. Seterusnya, tempoh berkabung paling lama adalah selama 10 hari pada zaman dahulu. Namun, pada zaman kini, tempoh berkabung dilanjutkan selama 17 hari. Tetapi sama seperti dahulu, mereka pada akhir tempoh berkabung akan dilakukan barsi, iaitu penutupan tempoh berkabung di Gurdwara. Seterusnya, pada zaman dahulu, penganut agama Sikh yang hadir di upacara kematian akan membawa kalungan ataupun jambangan bunga yang jambangan bunga pada upacara kematian. Namun kini mereka lebih gemar untuk memberi derma dalam bentuk wang ringgit dan membawa makanan ketika menghadiri majlis. Akhir sekali, perbezaan yang dapat dianalisis adalah tetamu yang hadir pada majlis upacara kematian atau memakai pakaian berwarna putih atau hitam sahaja pada zaman dahulu. Namun pada zaman kini tidak ada lagi kod warna khas untuk dipakaikan. Namun pakaian hendaklah sopan dan menutup kepala serta bersesuaian dengan majlis. Pada bahagian kedua, ulasan artikel. Artikel yang pengkaji pilih ialah dari hasil karya Razaleek Muhammad Al-Khawanit dan artikel yang bertajuk Monoteisme dalam Agama Sikh. Baiklah, artikel Monoteisme dalam Agama Sikh merupakan salah satu artikel yang terdapat dalam jurnal Islamiat. Razaleek Muhammad Al-Khawanit merupakan seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah berkhidmat selama 19 tahun di bawah Pusat Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam. Beliau merupakan
seorang pendakwah, penceramah, penulis, pengkaji dan pensyarah. Beliau merupakan seorang graduat ijazah sarjana muda Usuluddin Fakulti Pengajian Islam di Universiti Malaya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ijazah sarjana muda Pengajian Islam di UKM. Karya yang dihasilkan oleh Razali Muhammad lebih menjurus ke arah kepimpinan dan dakwah dan pengurusan dakwah mu'alaf. Dari segi kepimpinan dakwah, beliau menekankan tentang kepentingan dakwah dan pengajaran dakwah dalam tulisannya. Seterusnya, dari segi pengurusan dakwah mu'alaf, artikel-artikel yang dituliskan oleh beliau adalah berkaitan dengan tentang adab, cara, kepentingan, kesan dan sebagainya terhadap orang bukan Muslim dan mu'alaf. Ringkasan artikel monoteisme dalam agama Sikh. Terdapat 5 bahagian utama. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan, penulis menceritakan tentang agama Sikh menyembah dan mempercayai kepada Tuhan yang satu dan ianya merupakan persamaan dengan agama-agama Samawi. Yang kedua, sejarah kelahiran agama Sikh. Dalam bahagian ini, penulis menceritakan dengan lebih mendalam tentang sejarah kelahiran agama Sikh seperti pengasas agama Sikh, bagaimana idea ini dicetuskan, siapa yang mengembangkan agama Sikh dan berapa lama tempoh pengembangan itu berlaku. Seterusnya, yang ketiga, asas monoteisme dalam agama Sikh. Terdapat 5 bahagian kecil dalam asas monoteisme dalam agama Sikh ini, iaitu doktrin ketuhanan. Kedua, unsur-unsur konsep monoteisme agama Sikh dalam kitab suci agama Sikh. Yang ketiga, 5 rukun agama Sikh. Yang keempat, guru sebagai perantara. Yang kelima, wahyu. Seterusnya, bahagian keempat iaitu praktis agama Sikh. Terbahagi pula kepada 2 bahagian, iaitu sembahyang di Budarawah dan juga perayaan-perayaan yang terdapat dalam agama Sikh. Dan akhir sekali, penutup. Pada bahagian penutup, penulis menyimpulkan dan membuat ringkasan pendek tentang apa yang ditulis oleh beliau dalam artikel ini. Dan beliau juga telah membuat satu kesimpulan untuk menjawab persoalan tentang reinformasi agama Sikh daripada agama Hindu dan agama Islam. Isu yang dibawa oleh penulis iaitu isu tentang konsep monoteisme dalam agama Sikh. Terdapat 5 isi yang beliau terangkan secara mendalam, iaitu yang pertama, doktrin ketuhanan. Isu yang kedua ialah unsur-unsur monoteisme dalam Sri Guru Granth Sahib Ji. Yang ketiga, guru agama sebagai perantara. Keempat, 5 rukun agama. 5K ialah 5 rukun yang wajib diamalkan oleh penganut agama Sikh. Dan akhir sekali, kepercayaan kepada wahyu. Isu yang menarik dibincangkan dalam artikel ini ialah doktrin ketuhanan. Masyarakat Sikh mempercayai dan menyembah kepada Tuhan yang satu sahaja dan tak ada 2 dan 3. Ini merupakan persamaan dengan masyarakat dengan penganut agama Samawi. Tuhan yang Maha Kuasa tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan tidak menyerupai sesuatu makhluk atau benda. Dilarang untuk menyembah atau memuja patung, alam, makhluk dan sebagainya. Kekuatan, kelemahan dan sumbangan dalam artikel ini. Terdapat beberapa kekuatan dalam artikel ini, iaitu yang pertama, penulis menceritakan setiap isi yang dinyatakan dengan terperinci dan menyeluruh. Penggunaan ayat dan kosakata yang senang dipahami, susunan isi, fakta dan maklumat dan sistematik dan tersusun. Dan penulis juga menyertakan senarai rujukan di bahagian akhir artikel. Ini akan memudahkan pengkaji untuk membuat rujukan.
Terdapat juga kelemahan dalam artikel ini, iaitu penulis tidak menghuraikan contoh yang dinyatakan di dalam artikel. Contohnya pada bahagian perayaan agama Sikh. Yang kedua, artikel ini hanya diterbitkan dalam bahasa Malaysia dan tidak mempunyai versi bahasa Inggeris. Jadi ianya akan menyukarkan bangsa lain selain daripada bangsa Malaysia untuk membaca artikel ini. Sumbangan artikel ini kepada pembaca ialah pembaca memperolehi banyak maklumat baru dan persoalan agama Sikh, informasi dari agama Hindu dan Islam juga telah terjawab. Kemudian, kritikan dan ulasan artikel. Pengkaji tidak begitu setuju dengan cara dan prosedur masyarakat Sikh sembahyang di Gurdwara Rawah. Masyarakat Sikh sebelum memasuki Gurdwara Rawah dilatih untuk membersihkan kaki dan tangan serta menutup kepala sebelum memasuki Gurdwara Rawah. Kemudian penganut agama Sikh akan menuju ke Darbar Sahib dan melakukan mehta tena. Mehta tena merupakan perbuatan sujud di hadapan Darbar Sahib, iaitu tempat di mana kitab suci Guru Granth Sahib Ji diletakkan. Dan kemudian penganut agama Sikh akan duduk bersila di sebelah kiri dan kanan dewan sebelum memulakan upacara kematian. Perbuatan mehta tena ini jelas menunjukkan perbuatan memuja atau menyembah kepada kitab suci Guru Granth Sahib Ji. Jadi, ianya bertentangan dengan konsep monoteisme dalam ajaran agama Sikh. Impak pengkaji terhadap penulisan artikel. Pengkaji dapat memahami konsep monoteisme, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Bukan sahaja untuk agama Sikh, malah agama-agama samawi yang lain. Kemudian cara ibadah penganut agama Sikh amatlah unik kerana upacara sembahyangnya diiringi dengan alunan muzik. Seterusnya, budaya menyediakan makanan dan pemanis mulut, kara farsyad, dilangar setelah selesai setiap jenis upacara keagamaan. Maklumat baru yang diperolehi oleh pengkaji. Yang pertama ialah dari segi persamaan agama Sikh dengan agama Islam. Terdapat dua jenis persamaan yang jelas menyatakan dalam artikel ini, iaitu 5 rukun agama. Menurut agama Sikh, 5 rukun tersebut ialah Kesh, Kanga, Kirpan, Kashera dan Kara. Setiap penganut agama Sikh perlu mengamalkan kelima-lima rukun ini pada setiap hari apabila mereka telah menjadi anggota Khalsa. Ini menjadikan simbol dan tahap keimanan mereka terhadap Tuhan. Seterusnya, 5 rukun ini juga sama amountnya dengan 5 rukun agama Islam. Umat Islam diwajibkan untuk melakukan kelima-lima rukun agama Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, fitrah dan mengerjakan haji buat yang mampu. Persamaan yang kedua yang ialah perantaraan Tuhan. Menurut masyarakat Sikh, guru merupakan perantara Tuhan dengan penganutnya. Kerana seorang guru adalah untuk menjaga kesinambungan agama Sikh dengan ajaran-ajaran dalam agama Sikh. Ini memberi persamaan dengan agama Islam kerana agama Islam mempunyai Nabi dan Rasul di mana mereka merupakan perutusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat Islam. Tanggungjawab Nabi dan Rasul juga adalah sama seperti guru bagi agama Sikh kerana tanggungjawab mereka dan peranan mereka adalah untuk memberi tunjuk ajar dan menjadi contoh kepada umat Islam.